Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah awal kita dipertemukan lagi dari daerah Tutong hari ini seperti biasa untuk berkongsi antara pengisian bahan visual yang kami sediakan. Ya, diharapkan bis kita semua dalam keadaan sihat walafiat hari ini dan dipermudahkan segala perancangan dan urusan. Ya, baik, seperti biasa kami akan menyajikan untuk Auda beberapa kegiatan ataupun info, tetapi hari ini kita akan terus saja saksikan antara pengisian pakej program yang akan dibawakan bersama rakan setugas saya Majdi Dr. Haji Serbini. Sebelum melakukan pencarian terkuyung, saya bersama kru beserta seorang penduduk kampung Kiudang memulakan aktiviti dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dipermudahkan urusan. Lokasi kami adalah di Taman Rekreasi Wasai Berdanu Kiudang yang perlu dituruni 200 anak tangga untuk sampai ke kawasan Wasai. Perjalanan tidak berhenti di situ, bila mana kami meneruskan lagi pendakian ke kawasan hutan hijau yang ditumbuhi dengan rimbunan pokok-pokok dan tumbuhan-tumbuhan semula jadi yang sebahagian laluannya berbukit curam dan mencabar untuk menuju ke Lubuk Terkuyung yang telah dikenal pasti. Alhamdulillah ada penonton. Setelah lebih kurang beberapa minit perjalanan kami untuk sampai ke kawasan Wasai untuk mencari terkuyung, memang banyak keindahan yang dapat dilihat, dan pada ketika ini juga sedang kami mencari lubuk terkuyung. Alhamdulillah. Mungkin kurang seimbang di sini, jadi agak sukar. Rasanya untuk kita ni mesti kena hati-hati lah. Kena hati-hati. Jalan di sini agak tidak seimbang. Batu-batunya licin. Batu-batunya licin. Tapi yang pasti terkuyung ini mudah dicari di kawasan sungai yang bersih. Dan kerana kita tidak mahu jika sekiranya terkuyung itu nyorang tercemar daripada pencemaran sungai. Jadi kita ini mencari sungai yang tidak, boleh dikatakan tidak dikacau lah atau tidak ada pembangunan. Yang macam tempat tenisaya ni lah. Betul. Ya, contoh saja di kawasan sungai ataupun Wasai yang tempat kami cari terkuyung ini. Jadi tanpa membuang masa, saya bersama dengan Kak Fatimah untuk mencari terkuyung sungai ataupun siput sedut. Ataupun siput sedut. Jadi teruskan kesetiaan anda untuk melihat ekspedisi kami ataupun ialah pencarian terkuyung sungai. Barakastah. Siput sedut atau terkuyung air tawar mempunyai banyak spesiesnya. Namun yang kami jumpai di sini ialah terkuyung panjai dan terkuyung minyak. Panjai bermaksud panjang dalam bahasa Iban, merujuk kepada ukuran kerangnya yang panjang. Nama lain bagi siput ini turut dikenali sebagai kuyung, susuh kura dan black panther snail. Saintifiknya ia disebut Sulcospira testudinaria yang tergolong dari keluarga Pachychilidae yang lazim ditemui di rantau Asia Tenggara dan boleh membesar sehingga mencecah saiz lebih kurang 4 cm. Baik, ni kami masih lagi mencari. Biasanya ia akan ada di celah-celah batu lurus. Kawasan celah-celah batu, dan juga kalau sekiranya air itu tuhur, mudahlah untuk kita ni melihatnya. Kalau ia air dalam, tu sukar sikit. Sebab biasanya terkuyung indah kan naik. Betul indah naik. Dan juga alhamdulillah, beg jun dia jatuh. Ini kalau air dalam macam mana lah. Kita ni terpaksa lah mencari ke dalam-dalam sikit. Maksudnya masukkan tangan lah ke dalam sungai ni. Biasanya mencari terkuyung ni memanglah diramas-ramas dalam sungai ni kan, jumpa kan? Lurus saya cakap tu. Anak cemata caranya mencari. Dia mesti tahu juga rasanya tu masa kita ni menjara tu, rasa terkuyung tu ya ada licin-licin sedikit.
Dan kita cari lagi. InsyaAllah kalau ada rezeki, dapatlah kita merasa tekuyong tersebut yang berada dalamnya, indah pelang dalam bandarnya. Untuk pengetahuan ada penonton, dalam kedalaman sungai ini ataupun wasan ini adalah begitu dalam. Nah, aku dapat. Ini bukan tekuyong tapi ini adalah udang sungai. Udang sungai. Udang sungai. Ya, ini kita lepaskan. Pasal kita ni bukannya mencari ni, kita ni cuma mencari tekuyong saja. Melihat pada masa ini, aktiviti mencari tekuyong air tawar memang kejarangan dilihat. Ini berkemungkinan disebabkan oleh kurangnya permintaan daripada pengguna, melainkan aktiviti ini dilakukan hanya untuk kegunaan sendiri sahaja. Jika diimbas kembali, meski aktiviti ini agak melelahkan, namun inilah kegiatan yang lazim dilakukan oleh masyarakat ulu pedalaman pada dahulunya untuk mencari rezeki. Baik, Alhamdulillah masa ini kami sedang berehat setelah beberapa jam mencari tekuyong. Boleh dikatakan agak, nak kata sukar, indah je berapa sukar. Tapi satu pengalaman yang menarik buat saya. Dan ingin kita mengetahui Kak Fatimah, mungkin sebersikitlah mengenai dengan tekuyongan ini. Adakah tekuyongan ini keluar macam mana kan? Adakah bermusim ataupun memang sentiasa ada? Tekuyongan ini dah bermusim sebenarnya. Ya, sentiasa ada ni tekuyongan ni. Cuma ya cara kita ni mau tahu macam mana ya sanang diperolehi, kita ni lihat keadaan macam sungainya tu. Jadi biasanya ada waktu-waktunya yang mudah dicari. Mungkin pagi kah? Kalau waktu yang mudah dicari ke Indah, semestinya pagi ke petang, semestinya. Tapi selalunya kalau kami mengambil belah pagi lah. Pasal kalau sudah petang itu, pasal ini kawasan hutan. So, kalau kita ni mencari itu bukannya macam seminit, 2 minit, macam 30 minit itu enggak. Ia memakan masa yang lama. Berjam-jam. Berjam-jam. Sebab itu orang kebanyakan yang turun waktu pagi lah. Baik Kak, lepas ini adakah Kakak masih sanggup untuk mencari tekuyong? Ini rasanya banyak belum sudah, tapi rasanya belum cukup. Jadi baiklah Kak, mungkin kita ni cari di ujung sana Kak. Lagi pun di sana tu bernampak. Kalau dia dapat lihat indah usulnya di belakang tu. Kak. Yes. Aktiviti mengunjar tekuyong ini merupakan pengalaman pertama dan saya amat teruja dan gembira setelah berjaya menemukan tekuyong tersebut baik di kawasan celah-celah kayu dan batu atau di lereng batu-batu licin tempat air sungai mengalir. Di kesempatan ini juga, saya ditunjuk cara dan diajar cara membelah hujung kerang tekuyong. Difahamkan kegunaannya adalah untuk memudahkan dagingnya disedut setelah dibersihkan dan apabila dimakan setelah dimasak. Ya, ada penonton, Alhamdulillah. Saya rasa selesai sudah misi saya dan juga kakak mencari tekuyong. Sudah-sudahlah tu Kak kali ya. Selesai sudah misi kami mencari tekuyong dan memang agak mencabar. Apa yang membuatnya mencabar adalah bila mana naik turun bukit atau semata-mata untuk mencari tekuyong. Kerana ada beberapa tempat yang banyak boleh dikatakan lubuk tekuyong, dan mudah-mudahan juga melalui package program kali ini yang kami bawakan dari daerah Tutong dapat memberi audio penonton manfaat dari segi ilmu pengetahuan mengenai dengan tekuyong sungai ataupun siput sedut. Sekian audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Alhamdulillah, itulah audio package program yang kami sediakan dari daerah Tutong pada pagi ini ya. Rakan saya Majdi berunjar tekuyong di kawasan sungai di hutan ya, dan juga di kawasan wasai. Itulah kalau biasanya kalau sungai di kawasan hutan ini yang kita ni ketahui hanya orang hanya berunjar mengkutut tetapi rupanya ada terdapat tekuyong di sana. Jadi kalau kita lihat juga komen daripada penonton kita ni menerusi live Facebook Rampai Pagi turut mengongsikan katanya kulit tekuyong ini boleh dijadikan sebagai baja ya. Jadi mungkin saja kita ni boleh praktikkan nanti ya. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan untuk hari ini mengenai dengan tekuyong. Cukup menarik sekali ya, dan insya-Allah
saya akan cuba macam mana pula cara memasaknya. Baik, itu saja. Kita akan kembali semula bersama Mahirah dan Walimul. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.